Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan kita hadiahkan khusus pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada penyusun kitab Matan Ummul Barahin Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وتم بخير. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Pertama dan selamanya kita panjatkan puji-pujian dan kesyukuran kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama-sama pada malam ini, ya, insya-Allah melaksanakan ketaatan kepadanya. Kita dipermudahkan lagi untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini akan membuka pintu-pintu kefahaman, pintu-pintu mengenal akan Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Surah Fussilat ayat 53, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud akan kami terangi dan akan kami tunjukkan ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Ta'ala, tanda-tanda keagungan kami, tanda-tanda kewujudan kami, kata Allah Ta'ala, fil afaqi wa fi anfusihim, ya, afaq, ya, pada alam semesta ini, pada alam ini seluruhnya, wa fi anfusihim, dan juga pada diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sehingga jelas, ya, bagi mereka itu bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu adalah benar, ya, nyata, ya, wujudnya. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, yang saya muliakan barisan jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab Matan Ummul Barahin, ya, yang disusun oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, yang juga dikenal sebagai Syekh Tilmisan, ya, Syekh Tilmisan, ya, nama lain bagi Al-Imam As-Sanusi, ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi fid daraini insyaallah amin.
i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya hukum yang dibangsakan pada akal itu tersimpan ataupun terbahagi ia pada 3 bahagian. Tersimpan ia pada 3 bahagian. Makna kata tuan-tuan, i'lam ni segera ketahui. Maknanya kena bersegera tahu. Untuk apa? Untuk mengesahkan i'tiqad kita. Bukan sekadar kita tuan-tuan, bahkan ahli keluarga kita. Kalau suami yang datang kena cerita pada isteri. Kalau isteri yang datang kena cerita pada suami dan juga ahli keluarga yang lain. Kenapa tuan-tuan? Kerana i'tiqad inilah akan mengesahkan keislaman, keimanan umat Islam itu sendiri. Ada pun orang yang tidak sah keimanan mereka tuan-tuan, mereka ini pastinya akan terkeluar daripada golongan yang disebutkan oleh Nabi sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini, bahawasanya kitab kita ini dibuka dengan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Selepas puji-pujian, kita tahu hakikat pujian itu yang pastinya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga bagaimanakah sepatutnya kita memahami akan salawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penyusun kitab kita Al-Imam Sanusi rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya hukum yang dibangsakan pada akal itu, ni namanya hukum akal tuan-tuan. Kita kena bezakan dengan hukum syarak. Hukum syarak ataupun hukum taklifi, iaitulah hukum yang 5 itu tuan-tuan. Hukum 5 yang kita sebut sebagai wajib, wajib, makruh, wajib, sunat, harus, makruh, haram, itu tuan-tuan, itu namanya hukum syarak ataupun hukum taklifi. Baik, ada pun hukum akal ini tuan-tuan, dia terbahagi kepada 3. Dan akal ini tuan-tuan, perkara yang sangat dituntut untuk kita menggunakan akal yang waras itu untuk mengenal akan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, kata Allah Ta'ala. Dan juga pada diri-diri kamu adanya tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan, tanda-tanda kewujudan Tuhan yang Maha Agung. Maka tidakkah kamu berfikir? Maka bila nak berfikir ni tuan-tuan, maka alatnya adalah akal. Maka untuk mengesahkan keimanan itu, maka kena tahu cara menggunakan akal dengan cara yang betul. Cara yang betul. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada orang yang tak faham, mereka akan menggunakan akal dengan cara yang salah. Baik. Maka bila kita sebutkan bahawasanya hukum yang dibangsakan ataupun hukum akal itu tersimpan, terbahagi ia pada 3 bahagian. Yang pertama al-wujubi, yang terjemahkan oleh ulama dengan perkataan wajib, wal istihalati, dan yang kedua diterjemahkan istihalah itu dengan perkataan mustahil, dan yang ketiga diterjemahkan, yang ketiga hukumnya adalah al-jawazi, jawaz ataupun harus. Baik, adapun al-wujubi wal istihalati itu adalah perkataan yang diguna pakai untuk ilmu akidah. Cuma dari segi memahami perkataan al-wujub itu bukan sebagaimana wajib yang kita faham dalam hukum syarak itu tadi. Kalau syarak tuan-tuan, wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, apa yang memberikan pahala kepada pelakunya dan diberikan dosa kepada orang yang meninggalkannya. Itu hukum fiqh tuan-tuan. Hukum fiqh wajib buat, kalau buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Ada pun hukum akal,
ia berbeza daripada hukum fiqh, hukum syarak itu tadi, ya. Yang dikehendaki pada perkataan al-wujub ataupun wajib ini tuan-tuan, ialah bahawasanya perkara itu jika diamati oleh akal, maka akal akan mengatakan ia benar. Ya, ini kata wajib tuan-tuan. Dia bukan wajib macam kita faham kita ni wajib solat. Ya. Ada orang yang tak solat, ya, ada orang yang tak wajib solat. Wajib tu seolah-olah suatu keadaan di mana manusia ni kena buat. Tapi dalam hukum akal, yang mana hukum akal ini akan diperdalami dengan bagaimana untuk kita mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla akan datang, maka kena faham bab ni dulu. Kena faham wujub ni dulu. Kena faham makna wajib pada akal ni dulu tuan-tuan. Kalau tak faham wajib pada akal, ya, takutnya bila kita belajar bab sifat tuan-tuan, ya, sifat wajib bagi Allah Azza wa Jalla, sifat wajib bagi Rasul, ya, sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul, takutnya salah faham. Ya, baik. Maka yang dikatakan al-wujubi itu, pertama itu adalah wajib. Wajib itu bermaksud sungguh tuan-tuan, bermaksud benar, bermaksud tentu perkara tersebut. Tentu ni maknanya benar, ya? Tak ada penyelewengan, bukan hayalan, bukan rekaan, bukan mainan perasaan, ya? Ni tuan-tuan. Ataupun dikatakan mesti, ya? Sebagai contoh, bila kita nak masuk bab sifat Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat qudrah, maka bila dikatakan Allah Ta'ala wajib pada akal bersifat dengan sifat qudrah, bukan kita yang nak mengesahkan Allah Ta'ala bersifat qudrah. Kita hanya nak mengiyakan, ya? Bukan kita yang mengesahkan, ya? Tetapi kita hanya nak mengiyakan, membenarkan akan sifat tersebut pada akal kita, supaya tidak berlaku keraguan. Hanya yang ada pada diri kita keyakinan yang pasti, yang jazam terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu tadi. Boleh faham tak tuan-tuan? Makna kata bukan wajib itu kita memaksakan diri kita untuk mengatakan Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat qudrah, berkuasa ataupun maha berkuasa. Tetapi kita hanya mengiyakan, sungguh benar Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat maha berkuasa. Ya, benar sungguh, tentu bagi Allah Ta'ala, mesti bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah, maha berkuasa. Ni maknanya pada akal tuan-tuan, pada akal, ya? Maknanya akal kita ni ada benda dia akan mengatakan ya benar, ada benda dia akan menafikan tidak, ya? Dan ada benda yang akal kita mengatakan ya, ia boleh jadi benar, ia boleh jadi tidak. Maka inilah dia tiga pembahagian hukum akal, ya. Yang pertama wajib. Wajib di situ bermaksud benar dan sungguh, ya, hukum akal tersebut. Bila disebut wajib pada akal, bermakna ia adalah perkara yang benar, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang kita baca tadi tuan-tuan, ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kita nak menjadikan diri kita ini orang yang boleh, ya, membenarkan segala apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Al-Quranul Karim adalah kalam Allah Azza wa Jalla, kita membenarkan kalam Al-Quranul Karim itu, ya, kalam Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim itu bersifat qadim, sedia kalanya, ya, ia bukan makhluk, ya. Dan apabila kita mengatakan ia bersifat qadim, ya, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam, maknanya bukan kita memaksakan akal kita, tidak tuan-tuan, tetapi kita sedang mengiyakan, ya, mengatakan benar bahawasanya Allah Azza wa Jalla, ya, bersifat dengan sifat kalam. Kenapa? Kerana dia sendiri yang bagi tahu kita tuan-tuan. Ni makna kata tuan-tuan, di sana ada sifat kalam yang tidak bersifat dengan sifat qadim, ya. Bila kalam yang tidak bersifat dengan sifat qadim, sebagaimana kalam pada makhluk,
maka kita akan mengatakan ya, ianya benar kalam juga, tetapi kalamnya bukan kalam yang mutlak, bukan kalam yang hakiki, ia hanya kalam yang majazi, ya, pinjaman, ya, Allah Ta'ala letak pada hamba-hambanya. Cuma nak sebut pinjaman letak dia pun tak betul juga tuan-tuan, tak tepat, ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meliputi, ya, kekuasaannya pada sekalian alam. Bukannya ada wujud lain selain daripada wujud Allah Azza wa Jalla sehingga memisahkan, ya, wujud Allah Azza wa Jalla dengan wujud makhluk, tuan-tuan, ya. Memisah ni macam mana tuan-tuan? Maknanya seolah-olah wujud Allah Ta'ala yang mutlak, ya, bila kita sebut perkataan pinjam, Allah Ta'ala letak bagi pada makhluk, seolah-olah di sana Allah Ta'ala mewujudkan suatu kewujudan yang sama seperti wujud zatnya sendiri, maka itu adalah mustahil, tidak boleh diterima akal, tuan-tuan. Maka akal akan mengatakan wujud yang mutlak hanya Allah Azza wa Jalla. Wujud selain daripada Allah, ya, itu hanyalah ciptaan yang dizahirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ni nak sampai situ, tuan-tuan. Cuma kita nak belajar dari segi peraturan ilmunya, kena faham. Wajib maksudnya benar. Wajib maksudnya sungguh. Sungguh pada akal, ya? Tentu pada akal. Akal akan mengatakan mesti, ya, demikian itu, ya? Baik. Dan kedua, mustahil, ya? Daripada perkataan istihalah. Istihalah ni mustahil, ya? Baik. Orang Melayu guna perkataan mustahil. Adakah ia menepati dengan perkataan istihalah, tuan-tuan? Tidak berapa tepat, ya? Cuma kita nak gunakan perkataan mustahil ni pada masa akan datang, tuan-tuan. Bila kita nak belajar sifat mustahil bagi Allah, kita nak belajar sifat mustahil bagi Rasul, maka kita kena gunakan, faham dulu istilah tu. Istilah mustahil yang kita nak gunakan pada hukum akal ini, bagaimanakah keadaannya? Maka istihalah bukanlah mustahil sebagaimana yang kita fahami sebagai orang awam, ya? Mustahil seolah-olahnya, oh, mustahil berlaku, ya? Bukan begitu, tuan-tuan. Mustahil pada maksud istihalah ini ialah perkara yang tidak benarnya, tidak sungguhnya, tidak tentunya, ya. Makna kata, tuan-tuan, dia berlawanan dengan sifat wajib tadi. Wajib perkara yang benar, sungguh, ya, tentu, ya. Ada pun sifat istihalah ataupun mustahil ini perkara yang tidak benar, ya, perkara yang tidak sungguh, sebagaimana sembahan kepada orang-orang yang kafir. Maka mereka mengatakan itu adalah sembahan yang benar. Bagi kita orang Islam, kita mengatakan itu adalah sembahan yang tidak benar, tidak kena pada tempatnya, tidak wujud sama sekali Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang bukan Islam itu tadi. Baik. Ini nak bagi faham je, tuan-tuan. Faham istilah ni insya-Allah senang. Tuan-tuan baca sendiri pun insya-Allah boleh faham, ya. Cuma kita ni, tuan-tuan, penggunaan akal ini kadang-kadang terbatas. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita kadang-kadang kurang menerokai, ya, kefahaman dalam bab ketuhanan ini, sehingga akal kita ni rasa berat, tuan-tuan, ya, untuk memahami dengan lebih dalam, ya. Baik. Ini tak mustahil berlaku, tuan-tuan, ya. Ada tempat lain saya pergi, surau, bila kita cerita bab wajib ni, tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya rasa senak tak, tuan-tuan, ya. Nak fikir tak boleh pergi ni, ya. Nak pergi tak boleh pergi ni. Kenapa tak boleh pergi? Bab wajib je, tuan-tuan, bab benar, sungguh je. Nak cerita bab sungguh pada wujud, ya, dia kata, Ustaz cerita sungguh bab pada wujud Allah Ta'ala, susah nak terima, tak sampai pergi, nak pergi tak sampai. Allah Akbar, tuan-tuan. Saya kata, ish, kita tahu nak cakap macam mana dah, tuan-tuan, ya. Maknanya dari segi penerangan, tuan-tuan, bahasa ni terbatas, tuan-tuan. Itu sebab, ya, bab tauhid ni, tuan-tuan, kata Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dia kata apa, tuan-tuan? Iza intahat uqulul uqala, apabila terhentinya akal-akal, ya, berfikirnya akal-akal, ya, fit tauhid, di dalam bab tauhid ini, ilal hayrati, pada keadaan tercengang. Hayrah ni dia rasa kehairanan, tercengang-cengang, ya.
tak ada perkataan yang boleh mengungkapkan fahuwa tauhid, maka itulah dia tauhid. Makna kata tuan-tuan, bab perbahasan ini kita hanya mampu untuk sampaikan dari segi ilmunya saja, dari sudut ilmunya, ya. Cuma dari segi kefahaman, tuan-tuan akan dapat kefahaman masing-masing. Yang ni yang kita minta tuan-tuan untuk zikir sikit, ya, bagaimana kita sebutkan sebelum ni, ya, zikir ya Fattah tu tuan-tuan, ya. Bacalah ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Supaya apa tuan-tuan? Supaya Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala buka, ya, tirai-tirai, dinding-dinding yang menghijab akal kita ni tuan-tuan. Akal kita ni tuan-tuan bersih, fitrahnya bersih, ya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya. Allah Ta'ala jadikan fitrah manusia bersih, ya. Sebagaimana Nabi sebut, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah apa tuan-tuan? Dia akal dia bersih tuan-tuan. Bila dia dihidupkan atas muka bumi, maka datang, ya, rasa lapar, maka mak ayah bagi makan. Maka pada iktiqad dia, tiada yang boleh menghilangkan lapar melainkan makanan. Kita pun sama kat tuan-tuan ni. Tadi baru makan ni lapar pula ni, ya. Tiada yang boleh menghilangkan lapar melainkan makan. Ni iktiqad, ya. Baik. Sehingga ia menebal tuan-tuan, ya. Sebagai contoh, tiada yang boleh menghilangkan haus melainkan dengan minum air, ya. Tiada orang kata apa tuan-tuan yang boleh menghilangkan, ya, contohnya masalah dalam kehidupan ini melainkan dengan duit. Ya, kenapa tuan-tuan kita dilatih begitu dalam kehidupan ini? Sedangkan perkara-perkara tersebut hanyalah asbab sahaja. Perkara yang Allah Ta'ala zahirkan, ya, sebagai proses kepada kehidupan manusia semata-mata. Tetapi yang menghasilkan semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita sampai pada tahap ini tuan-tuan, kita nak singkap semua ni, ya, supaya kita tidak lagi bergantung kepada asbab, ya. Maka pergantungan kita bila terangkat asbab itu tuan-tuan, terangkat hijab itu semua, maka kita akan dapat memandang, kita akan dapat terus pada fa'il yang hakiki, iaitu Allah Azza wa Jalla, ya. Baik tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Baik, makna kata yang kedua mustahil, ya, mustahil itu adalah perkara yang tidak sungguh, ya, perkara yang tidak benar, tidak boleh diterima akal akan kebenarannya. Nanti dia ada huraian lagi kat bawah ni tuan-tuan, ya. Baik, dan yang ketiga adalah harus. Apa maksud harus tuan-tuan? Harus ini adalah perkara yang boleh menerima kedua-dua pihak, iaitulah yang pertama sungguh dan benar, dan yang kedua dia boleh menerima, ya, yang tidak sungguh, yang tidak benar itu tadi. Kalau tuan-tuan buat satu catatan macam tu, ya, di sini dikatakan perkara yang benar sungguh, iaitulah yang kita sebut sebagai wajib pada akal. Di sini di hujung ni tuan-tuan adalah perkara yang berlawanan dengan wajib, iaitulah istihalah, yakni perkara yang tidak sungguh, tidak benar, tidak tentu, ya, dan ia berlawanan, dia tak boleh duduk sekali. Cuma di tengah-tengah ni tuan-tuan, yang boleh menerima benar, yang boleh menerima tidak benar, ya, boleh menerima wajib, boleh menerima istihalah, kita sebut sebagai harus, jawazi, ya, itu tadi. Baik, jelas tuan-tuan? Ni baru 3, ya. Hukum akal ni 3. Kalau hukum akal ni banyak, pening lagi tuan-tuan, ya. Hukum akal yang 3 pun kita dah pening, ya. Baik, dari mana datang hukum akal ni tuan-tuan? Hukum akal ini, ya, disusun semasa Islam itu menerima serangan falsafah, ya, yang sangat hebat. Zaman Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari, zaman Imam Abu Mansur Al-Maturidi, zaman Al-Imam Syafi'i, sehingga Al-Imam Syafi'i buat satu kitab Tahafuz Al-Falasifah, ya, kecelaruan pemikiran falsafah, ya. Sehinggalah apabila timbulnya kitab itu tuan-tuan, falsafah dalam kalangan umat Islam ini terhenti sekejap, ya, akibat serangan daripada oleh Al-Imam Al-Ghazali terhadap falsafah, ya. Kemudian beberapa lama kemudian baru, ya, diterokai kembali, ya, ilmu falsafah itu. Baik, cuma nak cerita tuan-tuan, betul kalau ada orang kata, ya, sifat
ataupun ilmu tauhid sifat 20 ini berasal daripada falsafah Yunani. Dia ada asas tuan-tuan, dia adalah sebab-sebab Allah Ta'ala jadikan asbab untuk kita susun ilmu tauhid ini dengan cara yang sangat teratur sehingga ia memberi manfaat kepada masyarakat awam. Kita tak nafikan tuan-tuan, cumanya kita tak boleh nak katakan ianya 100% sebagaimana falsafah falsafah golongan Yunani itu tadi. Tidak tuan-tuan, ia adalah Islam. Kita hanya menggunakan kaedah-kaedah untuk untuk menolak akidah-akidah falsafah-falsafah yang sesat ni tuan-tuan. Baik, makanya hukum akal itu ada 3. Yang pertama wajib, dan kedua mustahil, dan yang ketiga harus. Bila kita kata wajib pada hukum akal, tuan-tuan kena tolak ke tepi. Wajib dalam bab syarak tadi, wajib dalam bab hukum taklif tadi, yang 5 tu tadi. Baik. Dan yang kedua istihalah ataupun mustahil. Bila sebut mustahil dalam bab hukum akal ni tuan-tuan kena masukkan kefahaman yang mustahil ini adalah perkara yang tidak benar, tidak sungguh, tidak patut, tidak tentu, tidak mesti begitu. Baik, ini kena faham. Baik, yang ketiga itu adalah harus, yang boleh menerima antara wajib dan mustahil. Baik. Fal wajibu, maka bermula yang wajib itu ma la yutasawwaru, iaitu barang yang tiada dapat digambarkan. Tuan-tuan kena tambah sikit dalam kitab, dia tertinggal. Yutasawwaru tak ada. Yutasawwaru tu maknanya digambarkan. Ma la yutasawwaru, barang yang tiada dapat digambarkan, fil aqli adamuhu, daripada akal oleh tiadanya, ataupun oleh ketiadaannya, ataupun disebut juga oleh tidaknya. Ni tuan-tuan dia akan jadi terbalik sikit cara nak memahami. Sebab apa tuan-tuan? Ia datang dengan kaedah nafi, bukan datang dengan kaedah isbat, datang dengan kaedah nafi. Sebagaimana kita belajar nafi isbat pada kalimah syahadah, sebagaimana datangnya kalimah nafi isbat pada surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Yang pertama Allah Ta'ala datang qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu namanya isbat. Allah Ta'ala sabitkan diri dia dengan sifat. Yang pertama sifat ahadiyahnya, sifat ketunggalannya, keesaannya. Yang kedua Allah isbatkan zatnya dengan sifat apa tuan-tuan? As-samad, sebagai tempat tumpuan, sebagai tempat segala makhluk ini berharap, sebagai tempat terhasilnya segala kejadian alam adalah daripada zat Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Maka datang yang seterusnya kaedah nafi tuan-tuan. Lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak, itu nafi, menafikan. Walam yulad, Allah menafikan, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, menafikan tiada satu pun yang setara dengannya. Kita azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, maka bermula yang wajib itu iaitulah barang. Ini adalah terjemahan daripada Fatani. Kalau terjemahan bahasa Melayu kita tuan-tuan, ma tu maksudnya apa? Ma tu apa? Iaitulah barang yang tiada dapat digambarkan daripada akal oleh ketiadaannya. Makna kata tuan-tuan, ni contoh. Kita masuk pada wajib daruri. Contoh terus. Iaitulah wajib daruri. Wajib akal terbahagi pada 2. Ni sebahagian kitab tauhid dibahagi pada 2. Ada kitab tauhid yang lain, kalau tuan-tuan pelajar usul tauhid, dia bahagi pada lebih lah. Kitab usul tauhid dia bahagi pada lebih tuan-tuan.
dia ada 6 bahagian ya dalam bab usul tauhid ya. Dia ada wajib zati, ada wajib aradi, ada wajib daruri, ada wajib nazari, ada wajib isbati, dan ada wajib nafi, tuan-tuan. Oh, banyak pula tuan-tuan. Nak faham satu-satu tu dengan akal kita ni tuan-tuan, ya, makan masa sikit lah, ya, makan masa sikit. Makna kata tuan-tuan macam orang berjalan, ya. Kalau kita lalu jalan yang kita tak pernah tempuh tuan-tuan, ya, kita jalan sikit-sikit tuan-tuan. Kalau kita jalan terus boleh tuan-tuan, tapi takut terlanggar, ya. Takut tersesat tuan-tuan, sesat barat nanti tuan-tuan, ya. Maka jalan sikit-sikit, jalan sikit-sikit, akhir sekali lepas jalan tersebut, ya. Maka begitulah juga dengan ilmu kita pada malam ini tuan-tuan, nak cerita pasal wajib sahaja, ya. Yang pertama kita ambil dalam kitab kita lah tuan-tuan, wajib daruri, ya. Wajib daruri perkara yang tidak berhajat kepada berfikir untuk mengetahui wajibnya, seperti berkehendak jisim ataupun tubuh kepada ruang. Ni tuan-tuan, wajib ni kita perkara yang kita tak boleh, ya, nak gambarkan daripada oleh akal akan ketiadaannya. Macam ni tuan-tuan, macam air ni. Air ni ada, sungguh benar. Air ni ada di depan saya, depan tuan-tuan. Maka boleh tak boleh tuan-tuan nak menggambarkan ketiadaan air ni? Ni nak cerita yang wajib tadi ni tuan-tuan. Nak cerita bahawasanya air ni sungguh benar. Kita tak boleh nak nafikan, ya, ketiadaan air ini pada akal kita. Kita tak boleh nak gambarkan ketiadaan air ini pada akal kita tuan-tuan. Kenapa? Kerana ia wujud yang benar, kerana ia ada sebenar, ya, dan ia tidak boleh dinafikan kewujudannya itu. Boleh faham tak tuan-tuan? Maknanya kita tak boleh nak nafikan ketiadaannya, ya. Ni tiada, ya. Makna kata tiada, kosong. Benarlah ia tiada, ya. Tapi bila kita nak sebut wajib, maka wajib ni perkara yang tentu ada, betul, benar, sungguhnya. Dan kita tak boleh nak gambarkan pada akal kita ni akan ketiadaannya. Tak boleh. Kenapa? Kerana ia benar ada. Faham tuan-tuan ni? Ni cara mudahnya, ya. Maka wajib daruri perkara yang tidak berhajat kepada berfikir untuk mengetahui adanya, tidak berhajat kepada berfikir untuk mengetahui sungguhnya, ya, benarnya. Seperti contoh berkehendak jisim. Jisim ni objek tuan-tuan, ya, bahasa mudah kita objek. Jisim, ya, seperti berkehendak jisim ataupun tubuh kepada ruang, ya. Contoh tuan-tuan, air ni berkehendak kepada tempat, ya. Kalau tempat yang kecil daripada tapak dia tak boleh duduk. Dia kena ada tempat yang lebih besar. Ruang tu kena ada tuan-tuan, ya. Yang ni kita akan bawa nanti tuan-tuan kefahaman ini kepada ayat Al-Quranul Karim, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Bahawasanya Tuhan yang bersifat Ar-Rahman itu di atas arasy-Nya istiwa. Istiwa ni ada banyak makna, ya. Ada makna duduk, ada makna memerintah dan sebagainya, ya. Adapun ulama-ulama yang tak nak orang awam ni salah faham, ya, mereka akan gunakan maksud yang lebih sesuai, ya, untuk mentafsirkan, mentakwilkan kalimah istawa itu tadi. Ada pun orang yang gelojoh tuan-tuan, ya, hanya memandang pada zahir perkataan, mereka akan menggunakan perkataan, maksud perkataan yang tiada layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ini je yang berbeza dalam turuk ataupun jalan akidah ni tuan-tuan, ya. Golongan yang sembrono tuan-tuan, mereka akan gunakan perkataan Allah Ta'ala duduk, ya, diterjemahkan dalam bahasa Melayu ni dengan perkataan duduk. Yang mana duduk ini akan menggambarkan bila nak duduk kena ada ruang, ya. Yang kita belajar ni tuan-tuan, yang memerlukan ruang adalah jisim. Jisim adalah objek, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak berjisim. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', dan sifatnya yang kita yakini mukhalafatu lil hawadis, ya, menyalahi segala yang baharu. Yang ni yang kita nak bawa nanti tuan-tuan, ya. Baik, nak kena faham yang ni dululah. Wajib daruri bahawasanya perkara yang tidak berhajat kepada berfikir
secara dalam. Tak perlu teliti sangat tuan-tuan untuk mengetahui wajibnya, untuk mengetahui benarnya, seperti berkehendak jisim, ya, objek ataupun tubuh kepada ruang. Ya, kita ni samalah tuan-tuan, kita hidup dalam ruang. Ya, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan kepada ruang. Ya, kan Allah. Ya, walam yakun syai'un ma'ah. Ya, adalah Allah Azza wa Jalla, adanya itu dahulu. Ya, kan Allah, adanya Allah Azza wa Jalla itu, walam yakun syai'un ma'ahu. Tiada sesuatu yang berserta dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, yang ni hadis tuan-tuan, yang kita nak faham, kita nak tanzihkan balik Allah Azza wa Jalla supaya tidak meletakkan Allah Azza wa Jalla di dalam alam ini sebagaimana zahir hadis-hadis ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Kita tak nak menyalahi keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga kan kita terjatuh ke dalam golongan orang-orang yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui terhadap Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, ni je beza kita umat Islam ni tuan-tuan, yang jadi bergaduh, berpecah, sehingga kadang-kadang menyebabkan perselisihan faham. Golongan yang disebut sebagai Wahabi, golongan yang disebut sebagai Salafi. Ada pun golongan Salaf yang benar tuan-tuan, mereka meninggalkan perkataan itu kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menterjemahkannya, tidak mentakwilkannya, terpulang pada Allah Ta'ala. Dia kata istawa, istawalah. Apa maksud istawa? Tak payah tanya, terpulang pada Allah Ta'ala. Kalau yang tersebut golongan tajsim, golongan yang menjisimkan Allah Ta'ala, mereka mengatakan istawa itu bermaksud duduk. Bila masuk duduk tuan-tuan, dah ada jisimnya. Kerana yang memerlukan tempat untuk duduk hanyalah mereka yang berjisim. Boleh faham tak tuan-tuan? Ini jelas baik. Yang kedua, wajib nazari. Wajib nazari. Apa maksud wajib nazari? Perkara yang berhajat kepada berfikir untuk mengetahuinya. Seperti Allah berkuasa menjadikan alam ini. Itulah wajib. Allah Ta'ala bersifat wajib dengan sifat qudrahnya, berkuasanya. Maka yang demikian itu tuan-tuan, bila kita sebut wajib Allah Azza wa Jalla bersifat dengan sifat berkuasa, maha kuasa, ataupun diterjemahkan oleh Tariq daripada Fatani disebut perkuasa tuan-tuan, maka yang demikian itu adalah untuk kita tegaskan pada i'tiqad kita, pada akal kita ni tuan-tuan, benar Allah Ta'ala maha berkuasa. Bukan kita nak mengatakan sepatutnya wajib bagi Allah Ta'ala ni, wajib Allah Ta'ala berkuasa. Makna kata seolah-olah kita memaksakan sesuatu yang kita tak tahu hakikatnya. Maka kita kena yakin tuan-tuan, sekalipun kita tidak pernah melihat zat Allah Azza wa Jalla, tidak merasai zatnya Allah Azza wa Jalla, tapi kena yakin tuan-tuan bahawasanya Allah Ta'ala wajib, benar, sungguh bersifat dengan maha berkuasa itu tadi. Boleh jelas tuan-tuan ni? Makna kata pada i'tiqad kita kena jelas, Allah Ta'ala benar, sungguh, tentu Allah Ta'ala ni berkuasa. Tak ada lagi keraguan. Tiada lagi seolah-olah suatu perkara yang meragukan pada kita tuan-tuan, tak ada. Itu yang disebut sebagai i'tiqad yang jazam, yang putus, yang kita nak capai daripada ilmu tauhid ini tuan-tuan. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, yang seterusnya, wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Yang ni insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datanglah tuan-tuan. Dapat sikit tak apa tuan-tuan, asal kemas, biar kejap tuan-tuan. Dapat tu sikit tu kejap, tuan-tuan baca sendiri, insya-Allah tuan-tuan faham. Maknanya nanti kita akan masuk pada mustahil, pada harus. Bila kita dah selesai yang tu tuan-tuan, tuan-tuan baca kitab ini secara mudah, nanti dia akan datang kefahaman-kefahaman yang memudahkan kita untuk mengenal akan Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Baik. Sebelum kita tangguhkan tuan-tuan, bahawasanya wajib ini tentu ada tuan-tuan. Wajib ni benda yang benar, sungguh, tentu ada.
dan ia tidak menerima tiada, tuan-tuan. Ya, ia tidak menerima tiada. Apa maksud tidak menerima tiada? Dia tak boleh kita nak gambarkan pada akal kita ni akan ketiadaannya. Memang dia begitu, tuan-tuan. Kenapa? Kerana ia benarnya. Ya, baik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla. Walaupun Allah Azza wa Jalla ni kita tak nampak, tuan-tuan, tapi kita kena yakin benar-benar, dan kita kena bagi tahu hati kita, tuan-tuan, bahawasanya Allah Azza wa Jalla benar sungguh dia. Ya. Kalau pun ada orang yang mempertikaikan kewujudan Allah Taala, biarpun ada orang yang mempertikaikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tapi disebabkan Allah Taala sendiri yang mengatakan demikian, kita akan mengatakan ya, benar sungguh apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Maknanya sekarang benarlah kita ini sedang, orang kata apa, tuan-tuan, mengimani apa yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedang mengimani apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka yang inilah, tuan-tuan, akidah yang selamat bagi orang awam. Ya, akidah yang selamat bagi orang awam, dan akidah yang sejahtera, ya, kerana ia juga selari dengan akidahnya para salafus soleh. Ya, baik. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya daripada apa yang kita bincangkan. Dan kalau tuan-tuan ada soalan, ya, tuan-tuan boleh tanya terus. Ya. Tak faham je, tanyalah, tak ada masalah. Kita mungkin boleh bincangkan, dan mungkin saya boleh bagikan huraian yang lebih lagi. Ya, insya-Allah. Ada soalan tak, tuan-tuan? Betul. Ya. Dia cara menafikan ni, tuan-tuan, sebenarnya dia adalah cara untuk menzahirkan yang wujud. Ya. Yang wujud satu saja, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, jadi kita nak menafikan, macam tu aja kata tadi, betul lah tu. Ya, maknanya kita nak sampai pada zahir Allah itu. Tapi Allah Taala datangkan dengan kalimah la ilaha. Ya, la ilaha. Maknanya tiada yang lain illallah, melainkan Allah. Allah Ta'ala nak zahirkan Allahnya. Ya, Allah Ta'ala nak kita ni nyata pada diri kita ni, tuan-tuan, pada i'tiqad kita kebenaran Allah Azza wa Jalla itu. Tapi Allah Ta'ala nafikan terlebih dahulu yang selain daripadanya. Ya. Baik. Dan bila kita dah sampai pada tahap yakin itu tadi, ya, makna kata kita tak perlu nafi dah. Kenapa tak perlu nafi? Sebab dah nyatanya Allah itu, ya, pada i'tiqad kita. Ya. Baik, boleh tuan je? Maknanya betul. Maknanya kita nak menafikan yang selain daripada Allah Azza wa Jalla. Cumanya, tuan-tuan, cara ataupun tahap, ya, keyakinan itu berbezalah. Ya, tahap keyakinan, ada orang, ya, dia yakin benar Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama masih lagi, ya, ada perkara-perkara yang ia sandarkan pada makhluk. Ya. Ada orang langsung pada Allah Ta'ala. Ya. Ada orang, tuan-tuan, dia jumpa Allah Ta'ala tapi lambat. Macam orang yang hilang barang. Dah cerita, tuan-tuan. Ya. Contohnya kita yang hilang barang, kadang-kadang kita sedih, ya, risau, susah hati kerana barang berharga yang kita hilang, tuan-tuan. Kita pun buatlah laporan, ya, report polis dan sebagainya. Ya. Kemudian tuan-tuan, barulah terfikir untuk apa? Untuk jumpa, kadang-kadang jumpa dengan orang alim, minta supaya orang yang mengambil tu kembalikan barang. Last sekali orang alim kata apa? Allah Akbar, itu hanya Allah Ta'ala sahaja, ya, yang nak menguji. Ya, mungkin ada selama ni yang kita buat benda tak betul, ya, maknanya mungkin selama ni kita masih lagi, ya, bergantung kepada material makhluk ini. Maka Allah Ta'ala angkat material itu untuk kita bergantung terus pada Allahnya. Tuan-tuan, maknanya bergantung pada Allah. Lambat sikit. Kenapa? Cari dulu. Ya, ada proses-prosesnya yang kita buat, baru nak sampai pada Allahnya. Ya, bukan tak boleh, tuan-tuan. Buat report polis boleh, usaha untuk cari balik boleh. Tapi yang pertama, bila berlaku setiap kejadian, kena sandarkannya pada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Barulah kita buat usaha-usaha yang lain. Kenapa, tuan-tuan? Takutnya kita ni
bergantung pada usaha diri kita dulu tuan-tuan, baru nak bergantung pada Allah Ta'ala. Tu terbalik. Tu bezalah tuan-tuan. Ya. Baik, sekadar itu tuan-tuan. Ada lagi tuan-tuan? Baik, kalau tak ada kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr dan juga bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.